Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And macam biasa, bagi korang yang belum subscribe channel aku, minta tolong untuk subscribe, like and share video aku. Okay, tu je intro aku, tak banyak pun. Aku minta tolong untuk subscribe je. And lagi satu ayat, don't forget to fill your word. Don't forget to fill your day with nice word, because a nice word can help a person more than you think. Okay, so tanpa melengahkan masa, aku nak cakap yang aku nak cerita satu kisah seram. Yang cerita ni aku dapat daripada sebuah artikel, and berdasarkan artikel tu mengatakan cerita ni adalah kisah betul, tapi aku menceritakan kisah ni menggunakan cara aku sendiri. So without membuang masa, let's go to our story. So kisah cerita ni adalah kisah ni bermula daripada sekumpulan remaja yang ingin mandi di sungai pada waktu malam tau. So korang rasa logik tak mandi sungai waktu malam, dengan gelapnya, dengan suasana sunyi sepi kat sungai tu? Tak ada sunyi pun, dia bunyi air-air lah, dengan bunyi air kat sungai kan. Tapi seorang remaja yang bernama Ifan membuat rancangan ni dengan kawan-kawan dia untuk mandi di sungai pada waktu malam. So kawan-kawan dia pun setuju lah. Kawan-kawan dia bernama Saiful, Azmin, Ijat dan Hamizan. So cerita ni, so pada hari tu pada pukul 9 malam, Ifan pun dah siap-siap untuk dia dah siap packing barang lah, sebab dia nak gerak pergi kat sungai tu kan. Tapi Ifan yang drive, so Ifan kena ambil kawan-kawan dia dekat rumah Azmin. Kawan-kawan dia dah berkumpul lah dekat rumah Azmin. So Ifan pun start kereta daripada rumah dia. Tapi before dia gerak tu, mak dia tanya nak pergi mana semua. Tapi pada masa tu mak dia macam dah risau hati tau. Mak dia rasa macam akan ada something yang tak kena. Tapi mak dia tak bagi tahu. Just mak dia macam okey lah, pergi lah. So Ifan pun start kereta. Ifan gerak kat rumah Azmin. So after sampai kat rumah Azmin, dia tak tanya apa-apa, dia just stop kat tepi and kawan-kawan dia masuk kereta. So lepas dah ambil tu, kawan-kawan dia dengan dia macam berporak, and diorang decide untuk beli makanan tau. Sebab biasa bila orang mandi sungai kan, mesti akan ada perasaan lapar, mesti akan berasa lapar lah lepas mandi sungai tu. So diorang decide untuk, yelah dekat sungai nanti mana ada orang jual makanan ke apa malam kan, tak ada orang buka kedai pun. So diorang pun pergilah satu restoran tu. Nama restoran tu tak tahu lah, tapi restoran nasi ayam. So sampai je kat situ, Ifan yang kena beli nasi. Kawan-kawan dia just kirim je lah. So Ifan pun turun lah, beli nasi. Tapi diorang ambil dekat kedai tu drive-thru, secara drive-thru. Secara mana panggil lah, macam McD tu lah, kalau korang tak tahu drive-thru tu apa. So sampai kat kereta, sampai kat situ, dah order semua. So pakcik tu yang akan hantar nasi tu dekat kereta tau. Tiba Ifan order 5 nasi. Tiba makcik tu macam pelik, macam nak banyak kan. So macam Ifan cakap lah, dengan kawan-kawan sekali. Lepas tu makcik pun macam okey lah, makcik tak ada cakap apa-apa lah. So after je dah beli nasi tu, perjalanan daripada restoran tu nak ke sungai tu mengambil masa dalam sejam tau. So dalam sejam tu diorang pun borak apa semua kat kereta tu. Tiba-tiba radio terpadam. And benda tu tak ada apa-apa pun. Radio terpadam sebab ijat tekan. So okey lah, dah tu tak ada apa-apa selama tu. So sampai dekat sungai, diorang pun pack barang semua. Diorang ambil beg diorang semua yang keluar dari kereta, ambil baju semua, sebab pemandi sungai tu yang tukar baju kan. Sudah siap semua, Ifan pun kunci kereta. Diorang pun start lah perjalanan. Tapi untuk menuju ke sungai tu, diorang perlu meredahi 10 minit dekat dalam kawasan hutan. Sebab sungai tu dalam kawasan hutan. So diorang kena lalu dekat kawasan hutan tu tau. Jadi time tu pun diorang dah siap barang semua. So diorang pun start perjalanan diorang. Masa dekat dalam perjalanan tu, Ifan berada di paling hadapan dan diikuti oleh kawan-kawan dia kat belakang. And pada satu time tu, Ifan dengar bunyi lompatan.
Dan Irfan pun pandang belakang. Maybe Irfan dengar bunyi kawan-kawan dia, tapi Irfan tanya kawan-kawan dia, korang ada dengar bunyi apa-apa tak? Tapi kawan-kawan dia macam cakap bunyi apa, tak ada apa-apa pun tau. So Irfan macam, oh maybe perasaan dia je lah. And second time dekat jalan yang sama, Irfan dengar bunyi siolan. Bunyi siolan tu dia macam memanggil-manggil tau. Irfan pun macam pandang balik kat kawan-kawan dia kan. So Irfan tanya, korang dengar bunyi apa-apa lagi tak? Lepas tu Ijaz pun tanyalah bunyi apa. Yang kawan-kawan lain pun tanya. Tapi Irfan cakap bunyi siolan. Bunyi siul lah, bunyi orang bersiul. Kawan-kawan cakap tak ada pun. Apa pasal? Lepas tu Irfan macam tak ada apa-apa lah. Sebab time tu tak nak rosakkan mood kan. Takut Irfan cakap macam tu, tiba rasa macam seram ke apa, kawan-kawan dia tak jadi kan ambil sungai kan. So ok lah, tak ada apa-apa. Teruskan balik perjalanan. Time tu dah tak apa-apa, tapi just dengar bunyi-bunyi burung dekat situ pada malam tu. So lepas jalan, yang peliknya masa diorang berjalan ni, Irfan tak dengar bunyi tapak kaki kawan dia pun. Tapi bila pandang belakang, kawan-kawan dia ada je dengan dia. Tapi Irfan tak dengar bunyi tapak-tapak kaki kawan dia. And sesampainya diorang dekat sungai tu, lepas 10 minit tu diorang sampai kat sungai tu, so diorang dah bawa campfire, diorang dah bawa lampu semua. So diorang pasang campfire kat situ, diorang pasang, nyalakan api, diorang pasang ni. Tapi bukan diorang sebenarnya, Irfan seorang je yang pasang. Sebab kawan-kawan dia lain just duduk diam. Irfan seorang je yang pasang. Sebab time tu dia seorang je yang excited sangat-sangat. So just kawan-kawan dia time tu borak-borak. Tapi Irfan time tu dah tengah siapkan campfire, siapkan lampu semua kat situ. Tiba bila kawan dia tu tahu dah siap lah. So ok lah, kawan dia duduk kat batu dekat tepi-tepi sungai tu. So time tu Irfan excited. Irfan macam nak turun dah mandi sungai tu kan. Irfan ajak kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia macam kau mandi lalu, kita orang macam sejuk lah. Semalam kan, sejuk kan, nak duduk kat tepi-tepi tu. So Irfan pun masuk lah sungai tu. Masuk sungai, tiba-tiba Ijaz cakap, weh aku nak pergi ambil barang jap kat kereta. Lepas tu macam Irfan tanya, kau nak aku teman tak? Tak nak. Ijaz cakap tak nak. Lepas tu kawan-kawan lain pun tanya, Ijaz cakap tak nak tau. Lepas tu macam Irfan macam pelik, berani betul budak ni kan nak gerak seorang. Yelah kan aku cakap dia, diorang nak kena pergi kat sungai tu, diorang kena lalu hutan tau. Hutan tu gelap, sunyi, ada bunyi burung hantu. Burung lah, bukan burung hantu, burung. Lepas tu macam diorang pun macam berani betul Ijaz kan. Lepas tu Irfan pun macam, oh maybe Ijaz memang tak takut kan. So Ijaz pun gerak pergi ambil barang kat kereta. Ijaz just minta Irfan kunci kereta je lah. Lepas tu dah, lepas Ijaz dah gerak tu, tiba-tiba Hamizan cakap, jom mandi. Tapi kawan-kawan dia still tak mandi. Azmin dengan Saiful still tak nak mandi lagi. So Hamizan pun mandi seorang, mandi dengan Irfan lah. Dia pun terjun dekat sungai. And then Irfan pun nak test dia punya nafas. Irfan pun turun lah kat sungai tu. Dia tutup hidung, turun. Lepas tu masa Irfan tengah buat benda tu, tiba-tiba Irfan rasa kaki dia ditarik, tarik dekat sungai tu. So Irfan pun keluar. Sebab Irfan expect yang Hamizan yang tarik kaki dia. Sebab Hamizan kan mandi dengan dia sama. So Irfan pun cari Hamizan tak ada. So cari balik. So macam Irfan tunggu lah sampai Hamizan naik ke atas permukaan kan. Tapi tak ada. So Irfan pun tanya Azmin dengan Saiful, mana Irfan, betul lah Irfan tanya Azmin dengan Saiful, mana Hamizan? So diorang cakap Hamizan dekat, dia mandi dekat sungai area atas sikit. Dekat je lah, boleh nampak pun. Tapi tak nampak sebab Hamizan tengah mandi kan. So macam Irfan pun macam, oh ok lah. Tapi Irfan tak cerita dekat kawan-kawan dia. And kawan-kawan dia pun tak nampak apa yang terjadi. Sebab bila Irfan dalam air, Irfan rasa macam kena tarik. Tapi kawan-kawan dia tak nampak pun, sebab kawan-kawan dia kat luar air. So Irfan pun lepas dah mandi tu, Irfan rasa lapar. So Irfan pun nak makan. So Irfan keluar daripada air, daripada sungai tu, Irfan pergi kat tepi tu dengan kawan dia. Irfan ajak kawan dia makan sekali kan. Tapi kawan-kawan dia macam cakap, tak apa, tunggu Ijaz dengan Hamizan datang baru kawan-kawan dia makan sekali. So Irfan pun time tu, yelah dia dah mandi seorang kan. Dia mesti lapar sangat. So dia pun buka je nasi ayam tadi tu, dia makan. Dia makan kan, tiba-tiba Azmin cakap, aku sakit perut lah.
Lepas tu Irfan pun ingatkan Azmin sakit perut nak makan lah. So Irfan pun bagi nasi ayam tadi. Tapi Azmin cakap dia bukan nak makan, tapi dia nak buang air besar. So Irfan pun macam okey lah, nak teman ke. Lepas tu Azmin macam tak payah lah, sebab yelah buang air besar, malu lah teman. So Azmin pun pergilah belakang dua pokok sikit, dia buang air besar kat situ. So time tu Irfan tengah makan. Lepas tu time tu rasa Saiful ni rasa Hamizan ni macam lama sangat duduk dekat sungai di atas. Dah lah ada sorang-sorang. So Saiful macam cakap kat Irfan macam, aku nak tengok Hamizan sekejap boleh tak? Ya. So time ni Irfan berada sorang-sorang dekat kawasan tu. Dan kat sini lah mula cerita dia, mana Irfan dengar bunyi lompatan. Lompatan tu jauh, tapi semakin lama semakin dekat, dan lompatan tu semakin lama semakin kuat. Ibaratnya lompatan tu semakin tinggi. Dan Irfan pun memerhati sekeliling dia untuk mencari bunyi itu datang daripada mana. Tapi Irfan tak nampak apa-apa kelibat manusia pun dekat situ, dan apa-apa kelibat pun dekat situ. Dan bunyi tu tiba-tiba stop. Irfan pun duduk diam dan dia sambung makan. And pada satu time dia rasa macam kawan-kawan dia lama sangat macam Saiful nak pergi cari Hamizan lama sangat, Azmin pergi buang air lama sangat, Ijat pula pergi ambil barang dekat kereta lama sangat. So dia pun macam cari sekeliling, dia pandang sekeliling, dan pada masa tu dia nampak ada sebuah kelibat manusia yang diselubungi kain putih yang terbuka dekat muka saja, dan muka dia sangat mengerikan dengan parut-parut di muka, berdiri di sebelah pokok bersebelahan dekat tempat area diorang nak mandi sungai tu kan. And korang semua tahu kalau bentuk macam tu, korang tahu apa kan? Pocong. So time tu Irfan sangat-sangat terkejut. Lepas tu dia duduk diam, and dia pun decide untuk cari kawan-kawan dia, sebab dia takut kawan-kawan dia pun nampak benda sama. And sebab tu jugalah kawan-kawan dia tak ada dekat dengan dia sekarang, sebab maybe kawan-kawan dia nampak dan kawan-kawan dia pengsan ke. So dia pun decide untuk cari kawan-kawan dia. So dia cari yang paling dekat dan paling ramai, iaitu Saiful dengan Hamizan, sebab Saiful dengan Hamizan duduk dekat area sungai atas sikit kan. So dia pun pergilah, dia pergi dekat area sungai atas sikit tu. Apa yang dia nampak is dua pasang slipper dekat atas batu dekat area situ. Tapi dia tak nampak pun Saiful dengan Hamizan dekat situ. Dan pada time tu dia dengar balik bunyi tadi, semacam bunyi tu macam ikut dia, bunyi lompat tadi. And semakin lama rasa semakin dekat, tapi tak ada apa-apa pun dekat situ. And sampai satu masa bunyi tu stop. And time tu Irfan tutup mata, sebab dia tahu apa yang akan jadi. Dan masa Irfan buka mata, dia terpandang balik dekat batu yang aku cakap ada dua pasang slipper tu. Irfan tengok dekat situ dah tak ada slipper tu pun, seperti dah ada orang pakai. So Irfan pun time tu dah takut. Irfan terus pandang ke belakang untuk untuk pergi cari kawan-kawan dia. Dan time tu Irfan nampak pocong tu betul-betul dekat depan muka dia. Time tu dia dah menjerit nama-nama kawan dia, dan dia cakap gerak kat kereta. Jerit nama Saiful, Azmin, Hamizan dan Ijat. Cakap gerak kat kereta sekarang. So dia pun terus ambil barang dia dekat campfire tadi. Dia terus berlari pergi kat kereta melalui hutan yang gelap tadi lagi. So lepas 10 minit dia sampai dekat kereta dia. Sampai dekat kereta, dia nampak ada cahaya dalam kereta dia. Dia pun macam pelik, cahaya apa kat kereta tau. So dia pun pergi dekat kereta dia. Dia nampak phone menyala. And sepatutnya dia akan berjumpa dengan Ijat, sebab Ijat cakap dia nak ambil barang dekat kereta. Tapi sepanjang perjalanan dia daripada sungai ke kereta tu balik, dia tak nampak pun Ijat. So dia pun angkatlah phone tu. Phone tu bunyi kan, dan phone tu tulis Azmin tau. Maknanya Azmin tengah call. So dia pun angkat call. Hello Mat, mana datang lah sini kan, aku kat kereta ni, aku ada benda kat situ. Irfan cakap kan. Lepas tu Azmin tanya, kau kat mana kan?
kat kereta lah, kau datang sini aku ada benda nak cerita. Lepas tu Azmin cakap kau datang sini ambil kita orang. Lepas tu Irfan macam kau datang sini. Lepas tu Azmin tak nak mengalah, Azmin cakap datang sini. So macam ya, Irfan pun datang lah. So Irfan kena datang balik dekat sungai tadi untuk ambil kawan-kawan dia. So Irfan pun dengan perasaan yang takut lalu balik dekat kawasan hutan tu. Tapi yang buatkan dia down and betul-betul give up untuk pergi dekat sungai tu lagi, dia nampak pocong tu tadi betul-betul dekat jalan yang dia nak menuju ke sungai. Jadi time tu dia patah balik kat kereta, dia masuk kereta, dia nampak balik Azmin call balik phone tu. So Irfan pun angkat, Azmin tanya, kau kat mana, dah gerak belum? So Irfan cakap, kau datang sini aku tak boleh gerak tu. Lepas tu Azmin cakap, mana kita orang ada kereta, kau cakap nak ambil kita orang. Lepas tu Irfan macam pelik, ambil korang kat mana? Kat rumah lah. Lepas tu macam, bukan kita dah sampai kat sungai ke? Sama. Lepas tu Irfan cakap, kau tak ambil lagi kita orang. Lepas tu Irfan time tu dah terfikir, kalau dia tak ambil lagi kawan-kawan dia, so dia dengan siapa dekat sungai tu? Sebab kan tadi aku cerita yang dia datang dengan kawan-kawan dia kat sungai tu, tapi Azmin ni cakap Irfan tak ambil lagi kawan-kawan dia, tapi Irfan ni dah berada kat sungai tu. So Irfan pun nak start kereta dia untuk dia pecut balik kat rumah dia. Tapi time tu dia nampak seorang kelibat manusia daripada hutan tu menuju ke arah kereta dia. Dan dia pun memandang dengan perasaan yang amat takut. And untuk buat confirmation adalah tu orang ke tak, dia pun tutup mata dan dia buka balik mata dia, tapi dia tak nampak pun ada kelibat seorang manusia pun dekat situ. Dan dia merasakan tambah lagi dia punya takut tu. So dia pun start kereta, tapi still tak boleh start. Dan dia nak cari bantuan, tapi dia takut untuk buka kereta dia. Jadi bila dia pandang kat sebelah kanan, nampak pocong tadi tu tengah pandang dia betul-betul dekat tingkap kereta dia. And pada time tu Irfan dah sangat-sangat lemah and dia down, dan time tu dia tidak sedarkan diri. So after beberapa jam dia pun dah sedarkan diri. Time tu kawan-kawan dia dah datang dekat sungai tu, jumpa dia, ambil dia. And time tu kawan-kawan dia cakap, kau semalam tak ambil dengan kita orang. Diorang pun tak tahu kau ambil siapa yang kau cakap kau bawa kat sungai tu. Kita orang tak ada buang korang, ada dengan kau. So time tu Irfan dia terfikir lah, apa yang dia buat ni, yang dia plan untuk mandi sungai waktu malam ni sebenarnya bahaya tau, and benda ni dia tak patut buat. So dia dah menyesal dengan perbuatan dia tu. So dia dah start pada hari tu, dia memang dah fikir yang dia tak akan buat benda-benda yang memberikan kecelakaan lah kepada diri. So moral of the story tu lah, janganlah buat benda yang berkemungkinan akan memberi kecelakaan kepada korang. Macam ni lah mandi sungai pada waktu malam kan, sungai tu dah lah gelap. Lepas tu mostly sungai kan dekat hutan. So dekat hutan bukan ada manusia je, ada macam-macam lagi makhluk. So sebab tu lah cakap bahaya. And tu lah, jangan apa tadi, jangan membuat sesuatu yang akan memberikan kecelakaan kepada korang. So yang itu je cerita aku untuk hari ni. Mungkin tak seram lah, tapi sekejap lagi aku add lagu kat dalam cerita ni, mungkin akan seram sikit. So kepada korang yang belum subscribe channel aku, minta tolong untuk subscribe, like and share video aku. And thank you kepada korang yang dengar cerita aku daripada awal sampai habis. Lagi satu, kalau korang suka cerita aku, korang komen. Korang tak suka pun korang komen. Korang tak dengar pun korang komen juga. Saja je nak baca komen korang, nanti aku react sikit komen korang tu. So apa-apa pun, thanks for watching and hearing my story. So ciao, bye.